Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq Eji. Okay, so dalam video kali ini aku nak share dengan hampa software ataupun video editor apa yang aku guna untuk edit semua video aku. Dan dalam video kali ini aku akan ajak hampa benda-benda basic yang pasal software yang aku guna ni lah, iaitu software Filmora. Ni software memang untuk beginner habis lah. So aku tak guna Premiere Pro ataupun software-software advance yang lain sebab itu bukan level aku. Software yang aku pakai ni pun dah lama, dekat kuasa lebih pada 3-4 tahun dah aku pakai software Filmora ni. So jom layan video aku ni. So Filmora aku dah pakai lama, sejak Filmora 6 ke 7 macam tu sampai sekarang Filmora 10 lah ataupun Filmora X. So yang Filmora yang aku pakai sekarang ni adalah Filmora Crack, yang aku dah crack. So kalau hampa tak ada lagi software ni, hampa boleh ambil dekat link dekat bawah aku akan letak. Tapi aku tak bertanggungjawab untuk atas apa-apa problem bila hampa pakai software Crack ni, sebab kadang-kadang software Crack ni dia boleh stop working tiba-tiba macam tu. Tengah-tengah hampa edit video, lepas tu dia stop working. Kadang-kadang aku hadapi juga, tapi as long as hampa save awal-awal, so tak ada masalah pun benda tu. Kalau hampa tak mau pakai yang Crack, hampa boleh beli juga. Bayang lah, aku tak pasti berapa, tapi hampa kena bayang lah kalau hampa nak beli. Tapi kalau hampa dah ada software ni, jom kita start. Video kali ni aku akan cover benda-benda basic lah untuk software Filmora ni. So macam apa, bila hampa dah buka, hampa akan jumpa interface ni lah. Mula-mula ada sama ada hampa nak open project yang lama ataupun boleh ambil new project. Sekarang ni kita nak buat video baru, kita kena ambil new project. Dan dekat sini juga ada dia punya ratio, aspect ratio untuk size video hampa dah, untuk apa, untuk Instagram ke, untuk portrait ke, untuk standard ke, cinema ke. So dia ada dia punya size lah kat sini. So biasanya memang orang akan ambil 16:9 lah. Ni standard widescreen kan. So kat sini hampa dah nampak interface dia memang ada macam-macam, tapi walaupun dia ada macam-macam dekat sini kan, audio, title apa semua, so benda yang ada macam-macam ni pun pada aku ni dah cukup simple lah. Video editor yang beginner, yang tak tahu apa langsung, yang tak pernah edit satu video langsung kan. So pada aku software Filmora ni memang sangat sesuai lah untuk beginner. Tu salah satu sebab lah kenapa aku tak beralih ke Premiere Pro. Walaupun Premiere Pro tu sangat ramai lah user dia, dari level intermediate sampai ke level advance kan, mereka pakai juga Premiere Pro untuk production, untuk marketing apa semua. Tapi aku still pakai Filmora sebab aku rasa aku tak ada keperluan nak pakai Premiere Pro dan aku malas nak explore. Itu je sebab dia. First kali kalau hampa dah crack, hampa boleh tengok dekat sini activation, license, active. So hampa boleh tengok version hampa dekat about version 10 lah. Ni adalah Filmora 10 ataupun X lah. So hari ni aku akan cover benda-benda basic, editor baru ataupun viewer aku yang teringin nak start buat video editing kan, ataupun sebelum ni mungkin hampa pakai software lain. Mungkin hampa boleh tengok juga Filmora ni mungkin lagi mudah daripada software yang hampa dah pakai tu. Benda yang aku akan cover hari ni daripada nak masukkan video sampai nak export lah, dan ada beberapa teknik yang aku akan ajak lagi. Tapi aku takkan cover semua lah, semua benda, elemen lah, efek apa semua aku takkan cover. Mungkin akan ada video sequence daripada video ni kalau video ni dapat sambutan. Kau tekan like sekarang supaya aku lagi semangat nak buat video-video tutorial pula lepas ni kan. So kat sini hampa akan nampak satu box, dan box ni adalah benda yang hampa punya bahan lah untuk hampa edit. Dekat bawah ni hampa akan nampak ada macam orang panggil ni ada track lah, track layer lah kat sini. Hampa boleh tambah layer kat sini, boleh add video track ataupun audio track. First kali kita kena tambah dulu lah video. So cara nak tambah video, hampa boleh double click je dekat sini, ataupun hampa boleh je drag terus. Saya sekarang ni aku drag kan, drag and drop, simple. Ataupun double click kat sini, hampa boleh pilih kat mana hampa letak video tu, hampa boleh double click juga. So kita dah ada bahan untuk kita edit. Benda seterusnya yang aku nak ajak adalah untuk part editing lah, benda basic sekali kan. So kat sini hampa boleh tekan tambah, dan bila hampa tekan tambah, dia akan ada keluar macam ni. Yang dekat sini match to media ni bermaksud ini adalah resolution yang dia pakai 1920 darab 1080 60 frame per second. Dan sekarang ni project setting adalah 1920 1080, beza dia adalah frame 25 frame. So 60 dengan 20, 60 ni dia lagi smooth lah. Dan kalau PC yang tu PC yang jenis tak berapa padu sangat, mungkin hampa boleh pakai je yang 25. So biasanya aku akan pakai 25 sebab bab editing ni aku nak laju, aku malah nak bagi beban dekat aku punya PC. So aku pakai je 25. So editing tu akan lagi laju lah. Alright, so kat sini nampak macam kecil sangat. So tarik sikit, dia punya audio track ni nampak macam kecil. Aku tarik lebih besar, hampa nampak dia punya bar kat bawah tu kan. Alright, ni boleh tarik kecil, besar, boleh tarik, aku suka hampa. So benda first kali bila kita nak buat sesuatu editing tu, bermaksud kita nak buang benda-benda yang kita tak mau dalam video kita tu. Mesti punya lah ni semua, setiap video editor akan buat benda ni, bukan yang sekadar tarik letak lepas tu export siap dah.
memang kita kena buat editing, buang benda-benda yang tak patut. So dekat atas ni yang tengok ada gambar ni adalah video track. So dekat bawah ni adalah audio track untuk video aku. Biasanya lah kalau aku bab editing, aku akan tengok dekat bawah, yang dekat bawah ni tanpa boleh tengok, nampak dia ada macam curve ni. Pause aku akan guna space, tanpa boleh tekan kat keyboard tanpa space, ataupun boleh tekan je dekat sini. Itu memang tak ada sini. Tapi susah sikit lah kalau sebab tekan kat sini, tekan kat sini kan. Jadi hampa boleh je tekan space. So ini tips yang pertama lah. Nak pakai orang panggil shortcut key lah yang lebih mudah kan. Key yang panjang kan. So hampa boleh pakai space untuk shortcut key yang pertama, untuk pause dengan resume. Lepas aku pada cakap kat sini, aku nak split dulu benda ni. So untuk split, hampa boleh tekan je button dekat sini. Okay, tu dia split. Sebab aku tak mau, aku nak buang benda yang selepas ni. Sebab hampa boleh tengok sekarang dia dah terputus dua. Ada dua bar kat sini, hampa boleh tengok. Untuk split ni, hampa boleh pakai tekan dekat sini pun boleh, ataupun kalau hampa perasan nampak dia ada tulis Ctrl B untuk split. So hampa boleh tekan Ctrl B lah kalau hampa tangan hampa tu jenis dua-dua nak bergerak, satu pegang mouse, satu pegang keyboard kan. So untuk cepatkan masa hampa boleh tekan Ctrl B pun boleh split juga, nampak, tanpa aku tekan gambar gunting dekat sini. Okay, so aku tak mau part yang dekat sini. Ctrl B, lepas tu aku nak buang dekat kawasan sini. Benda yang aku highlight ni aku tak mau. So aku Ctrl B kat sini. So sekarang ni apa ada tiga video yang dah dipotong, kalau boleh tengok. Tapi sekarang ni aku tak mau pakai yang tengah ni. So macam mana nak buang dia? Kita boleh tekan delete dekat button keyboard, ataupun kita boleh je klik kanan, kita tekan delete. Okey. So sekarang ni dekat tengah ni dah kosong. So bila ruang kosong ni, macam mana nak bagi rapat? Sama ada apa boleh tarik, bagi rapat balik, ataupun apa boleh je letak dekat cursor hampa dekat ruang situ, tekan button delete, ataupun ripple delete. Okey, dia terus sambung. So benda yang kita buat sekarang ni, cut apa semua ni adalah orang panggil proses jump cut lah. Buang ni contoh macam sekarang ni kan. Okey, aku gunting, aku potong. So aku tak mau kat sini. Aku tak mau kat sini. Aku tak mau dekat sini. Okey, aku tak mau. Ni benda ni aku tak mau. Jadi, hampa nampak ruang kosong ni. So hampa nak kena delete balik. Betul tak? Nak kena delete balik. Lepas tu sambung balik bercakap. Okey. So proses ni macam menyusahkan kan. Macam menyusahkan. Kenapa ada ruang kosong dekat sini kan. So untuk memudahkan proses tu, hampa boleh tekan, nampak dekat sini auto ripple sekarang ni aku off. So hampa boleh tekan je auto ripple ni untuk on balik. On. Bila hampa delete satu benda tu, dia akan terus rapatkan. Dia tak ada lah ruang-ruang hitam tu. Dia terus rapatkan. Nampak? Bila aku tekan, dia terus rapatkan. Bagus lah. Ini antara features yang aku suka dekat Filmora ni. Sebab dia ada auto ripple. Mungkin ada setengah-setengah software yang tak berapa advance, dia tak ada auto ripple ni. Yang tadi aku tunjuk dekat hampa adalah jump cut yang biasa. So sekarang ni aku nak tunjuk dekat hampa adalah L-cut. Apa beza L-cut dengan jump cut? Sebenarnya dua-dua benda ni sama je untuk smoothkan lagi benda yang hampa nak sampaikan tu. Cuma L-cut ni dia ada kegunaan dia sendiri. Pada aku lah, L-cut ni lagi sedap lah bila hampa buat editing tu. Contohnya macam ni. Aku rasa dekat 20 minit lah. Okey, aku rasa dekat 20 minit dah yang benda yang aku cakap tu. Dan aku tarik video yang seterusnya ni, letak kat sebelah bawah. Bila aku tarik besar sikit, akan jadi macam mana? Dekat 20 minit lah aku dekat atas highway ni. Okey. So ini adalah L-cut. Kenapa dia L-cut? Dia turun, lepas tu dia tarik L sini. Nampak tak? Ini adalah L-cut. Dan L-cut ni biasanya untuk motovlogger orang memang tak pakai lah untuk L-cut. L-cut ni orang akan pakai, contoh hampa buat video dalam bilik, untuk buat studio punya setup. So sesuai sangat pakai L-cut. Sebab sebenarnya kalau L-cut ni dia nampak bila hampa bercakap tu, dia rasa macam bersambung. Dia tak nampak macam hampa cut jump cut. Kalau jump cut yang biasa hampa potong satu-satu tu, dia rasa nampak macam perkataan tu stop. Dia macam satu bercakap satu, sebab kita potong satu-satu part kan. Tapi kalau L-cut, dia dah duduk dekat dia punya footage ni, orang panggil redundant lah, ataupun bertindih kan. Footage dia bertindih, so dia akan bersambung terus. Tapi untuk motovlog sangat tak sesuai. Sebab motovlog, apa nampak footage tu bergerak bila motor tu bergerak, bila hampa pakai L-cut, dia jadi macam mengejut. Ada pergerakan yang tak smooth dekat situ. Motor aku tu tiba-tiba dalam street, tiba-tiba dia terus terkona macam tu. Itu sebab hampa pakai L-cut. Untuk motovlog, aku tak suggest lah pakai L-cut. Dan L-cut ni dia macam untuk studio, sesuai lah untuk studio. Dan hampa kat sini, untuk L-cut seterusnya hampa boleh tarik dekat atas, letak balik macam ni. So ni adalah L-cut, contoh L-cut lah. Hampa tarik kat bawah, dah sambung, naik atas balik. Dan L-cut ni sesuai untuk, aku cakap sekali lagi, L-cut sesuai untuk studio punya setup.
editing. Tapi kalau untuk motovlogger, aku lagi suggest hampa pakai jump cut yang biasa je, just potong footage, delete, lepas tu sambung benda yang apa nak cakap. So dia tak berapa nampak pelik sangat. Dia sebab benda bergerak ni memang tak sesuai lah pakai L-cut. Itu benda yang hampa kena ambil tahu lah. Bila hampa sampai ke satu point, bila hampa pakai L-cut, hampa nak masuk point seterusnya tak nampak putih point yang hampa nak sampaikan tu. Itu kegunaan L-cut. L-cut ni dia macam nak pas satu point hampa bagi, lepas tu hampa nak sambung point seterusnya tu, dia macam masuk smooth lah. Dan aku terpulang dekat hampa lah, hampa nak buat video yang macam mana tu. So bang, apa kegunaan off ripple ni pula? Bila hampa tutup ripple ni, kenapa nak ada kesan hitam, kenapa tak on je sentiasa? Sebab ada kegunaan dia. Ada kegunaan dia time bila hampa nak off. Contohnya hampa nak buat video yang macam ada klik-klik hitam kan. Contoh aku tarik bayi kecil inilah kegunaan dia. Okey, sekarang ni tengah on. So aku tutup dan aku delete. Aku tutup, aku delete 2-3 footage daripada sini. Alright. Okey. Sekarang ni biar dia run, tengok macam mana. Nampak tak? Nampak tak tadi kesan dia? Dia ada macam klik-klik hitam. Itulah salah satu kegunaan bila hampa off ripple ni. Hampa boleh buat efek macam bling-bling hitam kan. Tapi biasanya orang akan on lah, sebab benda tu lebih kepada nak buat B-roll, boleh lah nak buat B-roll. So bila hampa dah siap semua, hampa boleh export. Tekan, nampak dekat atas ni ada button export. Okay, tekan je export. So dekat sini adalah tajuk video apa nak buat. Ini tempat yang hampa nak save. Jadi untuk setting, yang aku share sikit setting aku lah yang aku pakai selama ni ya. Biasanya aku akan tekan je kat atas ni ada option, hampa boleh pilih better, good, best. Kalau hampa dah malas, hampa boleh tekan je best. Bila hampa tekan best, encoder ni hampa biar je yang standard. Boleh pakai H ataupun MP4 pun boleh. Ataupun pakai H.26 ni tak ada beza sangat pun benda ni. Dan untuk resolution, dia boleh support sampai 4K tau. Tapi aku tak pakai pun 4K, buang masa. Untuk frame, sekarang ni untuk motovlog, aku dah setting kat GoPro aku dah adalah 60 frame. Jadi untuk Filmora, dia support sampai 60 frame sahaja. So untuk bitrate, biasanya aku pakai 15. Dan yang lain aku tak ada ubah apa, aku tekan OK saja dan export. Okay guys, so tu je lah video aku untuk kali ni. Aku harap hampa dapat something lah daripada video hari ni, yang aku share pasal basic-basic editing. Dan kalau hampa ada apa-apa pertanyaan mengenai software ni ataupun pasal editing video ke apa ke, hampa boleh drop komen dekat bawah. Memang aku akan buat lagi tutorial pasal Filmora ni ataupun teknik-teknik yang aku gunakan lah dalam aku punya video. Macam biasa, jangan lupa like, comment and subscribe my channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, Assalamualaikum, ciao.